Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Tadi lagi sekali kita bersama Page Hasnizan Harun. Cuma kali ini saya berada di Felda, yang mana salah satu Felda yang ada di Hulu Selangor ini, ataupun di Selangor ini, hanya Hulu Selangor saja di Felda. Ada 4 gusuran Felda, yang mana bermula dengan Sungai Tinggi Selatan, Desa Maju Sungai Tinggi, Soeharto dan juga Gedangsa. Jadi pada hari ini saya berada di Felda Sungai Tinggi bersama dengan Tuan Haji Sayuti, peneroka, dan juga sahabat-sahabat saya yang lain kat belakang tu. Ini semua peneroka ni kebanyakannya. Okey. Dan mereka ni semua otai ni. Semua otai, bukan orang muda. Mungkin generasi kedua kot, bukan pertama. Semua pertama. Kita bersama dengan generasi pertama, bukan kedua. Pertama. Jadi mana kita bersama dengan Haji Sayuti pada hari ini. Jadi kalau sebelum ini saya banyak cerita berkaitan dengan bandar, pekan. Kita nak menyelami apa sebenarnya berlaku di Felda ini, yang mana saya pernah berjumpa dengan Tuan D.O baru-baru ini, bahawa kalau berkisahkan di Felda ini, sudah pastinya ia adalah di bawah pengurusan Felda, bukan di bawah PLB dan sebagainya. Tak boleh. Jadi kalau melibatkan jalan raya ni juga, kerja belah dalam ni sekalipun, itu melibat pengurusan Felda. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Apa juga, kecuali jalan besar sana. Jalan besar sana itu jalan negeri. Jadi hari ini kita bersama dengan warga Felda, yang mana kita cuba mengupas tentang apa yang berlaku di Felda ini, yang mana saya fahamkan ada 2, iaitu berkaitan dengan pengurusan Felda itu sendiri dan juga pengurusan daripada Tenokplan. Jadi yang saya faham tadi, Tenokplan yang akan menguruskan ladang ini. Yang menguruskan ladang ini yang dibayar oleh peneroka. Jadi ada benda-benda yang perlu kita kongsikan, yang kita kena faham tentang masalah yang berlaku di Felda ini. Jadi yang pertama sekali, bila saya masuk saja ke dalam ini, pertama yang kita jumpa adalah jabatan ni. Mari. Kita tengok jabatan ni sekarang ni. Ini adalah laluan utama untuk mengambil hasil buah. Betul tak? Ya, betul. Mengambil hasil buah Felda. Mereka akan melalui jalan ini sampai ke atas. InsyaAllah saya akan pergi ke atas nanti. Tapi untuk sementara ini, setakat ini dulu, saya nak menjemput Tuan Haji Sayuti. Boleh saya akan menembual beliau, membicarakan serba sedikit berkaitan dengan Felda. Boleh? Okey, insyaAllah. Boleh. Ji, apa khabar? Bagus. Alhamdulillah. Setakat ini sehat aja. Sihat ya? Ya. Baik, Ji. Berapa lama dah tinggal di Felda ni? 50 tahun. 50 tahun, tuan-tuan. 50 tahun bersama dengan Felda. Baik. Jadi, apa yang Haji boleh share, ceritakan berkaitan dengan permasalahan yang berlaku dengan Felda. Contoh jalan ni yang pertama. Okey. Apa yang Haji harapkan? Yang nombor 1, sekarang yang kami harapkan semua peneroka yang ada di kawasan negeri Selangor ini, iaitu masalah jalan untuk mengeluarkan hasil daripada ladang ke kilang. Maknanya ini jalan ni lah? Jalan ni lah. Okey, dia akan ambil hasil, bawa ke kilang. Bawa ke kilang. Luar tak ada masalah? Luar tak ada di sini masalah. Je? Ini atas kuasa FGV atau Tenokplan. Okey. Ini atas kuasa dia, dan semua jalan apa dalam ladang ni dibiayai oleh peneroka. Apa juga? Apa segi semua dibiayai oleh peneroka. Memang dah ada potongan setiap bulan? Dipotong, dan kita telah dipotong tiap-tiap bulan berapa kos perbelanjaannya ni. Mereka akan potong? Dia akan potong, tetapi penyata yang sahih tak pernah dinyatakan kepada peneroka. Oh, penyata yang sahih tak pernah dikeluarkan? Maksudnya Tenokplan tak pernah keluarkan. Contohnya macam membaja bajanya berapa tan, maintenance, pembersihan tak pernah dibagi. Tahu potong. Buruh berapa, kos jalan berapa, langsung tak pernah dinyatakan. Okey, sekarang ni yang pemotongan tersebut, adakah dia potong yang selaras setiap bulan atau bulan ni lain,
Bulan depan lain. Dia selaras. Kadang-kadang lain ikut pendapatan. Okey. Kalau pendapatannya banyak, potongannya ada yang dekat 2,000 lebih. Dia potongan kepada Itu keseluruhan. Keplan tu. Dia melihat juga kepada hasil. Hasil banyak, lagi banyak potong. Banyak potong. Oh begitu. Bukan yang selaras. Tak ada. Bukan dia akan cerita, okey kita repair jalan ni banyak ni duit. Tak ada. Dia langsam terus saja. Sekali. Jadi peroka tak ada kata apa, terima saja duit. Terima je. Okey, terima duit dia berata nak plan ataupun daripada tenor plan. Bukan daripada Pengurusan Felda Bukan. Okey. Bagaimana dengan Pengurusan Felda? Apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya? Felda ni sebenarnya setahu saya dia di sini sebagai pemantau. Okey. Pemantau di segi keseluruhan. Okey. Masalah ladang, masalah masyarakat, masalah sosial, masalah baik buruknya peneroka dipantau oleh pihak Felda. Kita bercerita berkaitan dengan ladang sahaja. Tak cerita pasal bab pengurusan Felda tadi tu. Kita cerita berkaitan tenor plan. Yang apa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Yang pertama tadi berkaitan dengan jalan. Jalan untuk lori keluar masuk, untuk membawa hasil, dan juga jalan untuk peneroka tu sendiri untuk keluar masuk untuk menguruskan ladang. Okey. Yang kedua berkaitan dengan semak ataupun bermakna masalah pokok ni tak diurus. Semak. Terlalu semak. Jadi maknanya pokok tidak diuruskan dengan baiklah senang cerita. Sebab kalau uruskan baik, tak ada semak keliling tu. Sekarang semak yang agak banyak boleh tunjuk kat belakang kita ni. Cukup. Maknanya semak yang berlaku. Dan keadaan jalan yang tidak terurus. Mana sekarang ni dua benda dulu. Ya. Semak dan juga jalan. Ya. Yang baja tadi tu? Baja. Jadi apabila kebun dah jadi belukar hutan, baja ke mana ke perginya. Sedangkan manusia tak boleh masuk. Binatang pun nak masuk tak boleh. Dengan keadaan pokok liarnya, dengan keadaan pelepah yang tidak diproning selama 6 tahun. Tak diusik pokok tu. Hasil dia? Hasil langsung tak boleh keluar. Cuma yang sepatutnya ada hasil. Dah hasil dah. Tapi tak nak keluar. Tak boleh nak keluar kerana semak dan kebun tu sudah menjadi belukar. Boleh kita tengok nanti? Jadi ini di antara contoh lah. Kalau kita tengok sini kan, memang macam mana nak mengambil hasilnya. Betul tak? Ya. Ini contohnya. Terbukti dan nyata. Terbukti dan nyata. Inilah keadaan. Kalau kita tengok keadaan ini, kalau macam ni keadaan, macam mana kita nak mengambil hasilnya? Bukan yang mudah ni. Nampak sangat tak diusik. Langsung dah 6 tahun. Usik. Ni daripada mula tanam. Ini baru di tepi jalan. Baru masuk. Tak cerita lagi masuk dalam. Di dalam sana tak. Ni baru dekat sini ni. Nanti insya-Allah kita naik atas pula. Kita dah tengok. Memang saya niat saya hari ni, saya nak masuk Felda, saya nak faham apa isu sebenarnya. Dan kami naik motor hari ni. Ya. Jom kita naik ke atas Pak. Boleh tak? Ya. Sepatutnya pokok ni dah macam ini. Ni. Macam kebun wak lah. Kebun wak tu di mana? Belah bawah sana. Belah bawah. Maknanya ini siapa punya? Tahu tak siapa tuannya? Ini arwah Ahmad apa ya? Kita panggil Mak Misai. Tak apa. Maknanya adalah tuan dia. Ada. Tapi hasil dia dirangkumkan semua sekali. Satu 1,600 ekar peringkat 1. Mana dia hasilkan sekali semua? 160 orang. Setiap peneroka tu sama? Sama. Luas luas dia punya keluasannya? Semua 10 ekar lebih sikit-sikit. Jadi
itu yang dikata dikumpulkan sekali hasil tu semua. Semua. Tapi dia dah asingkan. Ini siapa punya, siapa punya, siapa punya. Semua ada tuan dia. Ya. Betul ada tuan. Kebunnya diasingkan. Tapi sekarang ni tuannya urus Tenoplan akan uruskan semua. Semua. Macam katalah macam warga Felda kan, macam Wak. Ya. Wak datang sini ladang, pergi tengok ladang saja. Ya. Okey ke tak okey? Itu je. Lepas tu bising bagi tahu dia orang. Ya. Kalau yang tak tengok biar aja. Ini tak tengok lah, dah meninggal. Kalau tak ada biar tak ada begitulah. Rugilah. Tapi potongan Hasilnya sama rugi. je. Itu yang utang peroka sampai 200,000 lebih. Ha. Dicampur-campur semua lah. Nak bayar dengan apa kan hasil tak ada. Nak bayar di mana? Sedangkan hasil tu banyak lagi. Tapi tak boleh nak ambil hasil. Itu sebabnya sekarang peneroka peringkat 1 ni dah merontak. Merontaknya macam mana sepalihnya tu Nak ambil hasil ni. diambil sendiri. Luk sini hasil. Dah tak masuk tenoplan. Keluar daripada tenoplan. Ada dah buat dah gitu. Dah buat. Ada yang nak keluar dah. Dah ada keluar dekat separuh dah daripada 160 orang. Oh, dekat 160 orang peneroka. Dekat kira 3 suku dah suku bahagian dah keluar. Lebih kurang 60 orang. Oh, dah keluar dah. Dah keluar daripada tenoplan, urus sendiri. Urus sendiri. Itu yang kita sekarang masalahnya, nak jual hasil tak boleh. Sebab dia punya akaun tak ada. Pelda tak mau bagi. Oh. Yang kata nak jual susah lah itu. Sekarang dijual kepada Cina. Cina ambil untung tiap-tiap per tan RM50. Cina untung tiap-tiap 1 tan RM50 kepada yang tak ada akaun di kilang. Oh, maknanya sekarang ni yang mana tak ada akaun kat kilang, dia jual kat Cina. Cina ambil RM50 tiap-tiap per tan. 1 tan. Kalau satu orang jangan banyak lah, sebulan boleh keluar 5 tan. 5 kali 160 orang. Itu baru peringkat 1 saja. Oh, dia ambil RM50 1 RM50. tan. 1 tan per tan. Per tan. Kalau 5 tan 60 orang. Berapa ribu dia untung? Puluh ribu angin ya. atas angin. Sebab tak boleh nak Tak hantar boleh kepada jual kepada kilang. Ada akaun. Tapi kalau tumpang akaun, Tumpang akaun boleh. Macam saya ada akaun. Saya ada akaun, memang ada tumpang akaun. kepada Abang Rahman. Tumpang, tapi 15 tan saja. Lebih. Satu akaun 15 tan aja. Untuk satu akaun. untuk satu berbulan, sebulan ke Sebulan. sebulan 15 tan sahaja. 15 tan saja. Lebih dia tak boleh. Tak boleh. Jadi berapa banyak nak orang nak numpang? Dan yang kedua tadi, ada yang peneroka yang dah tanam, dah ada hasil, tetapi tak tahu tanah tu tanah siapa. Ada. Ada kan? Ada. Isu yang kedua ini yang Macam cerita ni. yang cikgu tu. Jadi tanah itu tak pasti Felda punya ke, siapa punya ke. Itu reserve lah. Reserve. Reserve. Okey. Hasil tu pun sama juga. Dia tak boleh nak buka akaun. Tak boleh. Dia tumpang akaun lain juga. Lain. Ataupun jual kepada Cina. Depan kita di sini macam ini. Sekarang serupa setahun sekali tender akan dikeluarkan maintenance. Maintenance itu maksudnya meracun ladang. Setahun sekali. Setahun sekali tender itu dikeluarkan. Tapi buat kerja keluarkan payment sebulan sekali. Keluarkan payment. Payment lah, bayaran Okay. sebulan sekali. Okay. Sebulan sekali. Jadi apa sebabnya? Sekarang dah diracun tiap-tiap bulan diracun boleh jadi macam ini. Jadi kemana duitnya yang untuk meracun 1.600 hektar? Adakah dia ni yang suruh kita siasat, suruh kita cari pemulanya daripada 1.600 hektar, katalah dia racun 1.000 hektar. Adakah yang 600 hektar ni dia klaim sekali terus? Walau tak dibuat kerja. Okey. Walau tak dibuat kerja, adakah diklaim 1.600? Walaupun tak buat kerja. Walau tak buat kerja. Itu masalah maintenance atau meracun. Yang kedua masalah baja. Yang berhormat tengok sendiri macam mana nak bawa naik baja. Kemana pergi baja yang beratus-ratus tan tu? Dibuangnya. Bermakna 2 kemiskinan dah. 2 kemiskinan. Masalah jalan. Dia buat jalan tidak sempurna. Sedangkan tender katalah 10.000, 100.600 hektar. Dia tolak aja.
tak sempurna. Jalan. Jadi lopak-lopak, jadi macam-macam lah. Pasal tak sempurna. Jadi macam mana boleh diluluskan? Tidak mengikut spek perjanjian di dalam dia punya perjanjian Tender lah. tender kerja. Macam mana boleh lulus dia punya SPK itu? Pembayaran tu boleh lulus. 3 perkara ini. Ini masalah ladang saja. Tak ada sentuh mana-mana. Okey. Saya tidak tuju kepada pengurus Felda. Kena ingat tu. Saya tidak tuju kepada pengurus. Saya tuju kepada pengurusan Felda. Pengurusan Felda ni maknanya di dalam Felda tu bukan seorang kerja. Mana ada beberapa pegawai yang bekerja Ada. yang sepatutnya memantau Kerja tenok memantau Kerja. keadaan tenoplan yang telah berlaku ya. kerja dia. Itu je. Jadi saya rasa saya dah dapat apa ni sedikit gambaran apa yang berlaku dekat sini. Mungkin kita dah boleh kita tutup ya. Ya. Dah boleh kita tutup cerita kita dulu. Ya. Apa yang Haji Sayuti ceritakan dengan kawan-kawan ataupun otak-otak kita cerita benda ni, saya dapat gambaran lah kat situ bahawa pengurusan ladang diuruskan oleh tenoplan. Berkaitan dengan pengurusan atau memantau kerja-kerja tenoplan mestilah diuruskan oleh pengurusan Felda. Felda, betul. Jadi benda tu sepatutnya ada pemantauan di situ. Sekira tidak ada pemantauan, dia akan jadi seperti inilah. Dia ada pokok, bukan tak ada pokok atas ni. Dia ada pokok. Pokok ada pokok. Tetapi apabila dibiar seperti itu habis dah. Sedangkan dia dah kira dah total baja berapa, kos repair jalan dah berapa. Dan saya faham pula kalau cerita pasal jalan kan, saya rasa jalan itu diuruskan oleh pengurusan Felda. Bukan tenoplan. Tenoplan dia menguruskan ladang saja. Jadi kalau kita lihat jambatan tadi tu kan, teruk sangatlah tu. Kalau jadi apa-apa memberi kesan bukan saja kepada kenderaan, malah memberi kesan kepada nyawa orang. Jangan nampak mudah. Walaupun nampak rendah, tetapi tak mustahil akan berikan satu benda yang lebih buruk lagi. Yalah, impact yang paling besar lah. Ya. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Saya sekarang sebenarnya ada di puncak agak ni. Di puncak Atas bukit betul lah. Atas bukit betul ni. Kami naik motor. Seronok pula naik motor. Mau aku tak naik motor ni kan. Okey. Yang mana saya melihat sendiri keadaan Felda seperti mana yang saya janjikan kepada warga Felda. Saya kata saya akan datang. Kali ini saya akan masuk dalam. Saya nak tahu apa masalah. Dan saya dah masuk dalam. Jadi saya tahu dah apa yang berlaku sebenarnya. Terutama yang melibatkan hasil. Macam mana dapatkan hasil? Kalau benda tu dalam keadaan seperti ini. Kan, macam mana kita dapatkan hasil? Sedangkan dikongsi bersama. Dia ambil keseluruhan buah itu. Dijadikan satu jumlah yang keseluruhan. Dan dibahagikan kepada peroka. Jadi akhirnya kawasan-kawasan yang tidak dijaga, tidak boleh seperti apa yang berlaku di atas ni, tidak ada hasil. Rugi. Jadi ini antara benda yang yang boleh. Jadi peneroka tu tangguh walaupun dia ada atas nama individu. Saya tanya tadi tu. Ini ada orang ni punya, orang ni punya. Tetapi dari segi sudut hasilnya adalah melibatkan keseluruhan. Sama. Sekiranya mereka warga Felda keluar daripada tenoplan, tidak termasuk dalam dia punya perjanjian dengan tenoplan, mereka uruskan sendiri. Masalahnya pula mereka tidak boleh jual ke kilang. Itu perjanjian mereka tak boleh jual ke kilang pula. Dia terpaksa menggunakan third party, menggunakan orang yang mengambil hasil lain, yang digambarkan tadi bahawa dia akan ambil RM50 per tan. Per tan dia akan RM50. Kalau itu baru 1 tan, satu orang peneroka. Satu peneroka kalau ada 5 tan, dah berapa? Kali dengan beberapa peneroka yang ada. Banyak tu. Kan? Jadi itulah gambaran yang kita katakan. Orang kata umpama boleh saya gunakan di luar timak, literal mencoba. Umpama macam dia nak keluar jadi masalah juga. Nak jual tak boleh. Hasil tu jual dia cah yang tinggi, nak muruskan ladang lagi. Tetapi bila kita gunakan tenoplan ni pula, inilah jadi hasilnya pula. Jadi itu di antara gambaran yang boleh saya gambarkan di atas penerangan daripada warga Felda sendiri. Haji Sayuti sendiri adalah generasi pertama. Masya Allah. Berapa umur Ji? 80. Allahu Akbar. 80. Nampak macam baru dah 60-an lebih ya.
Dah bercicit Bercicit dah. 80 ni tuan-tuan, puan-puan. Bayangkan 80. Bawa motor, steady lagi. Jadi apa pun, inilah gambaran yang saya boleh gambarkan. Dan saya beruntung, saya berjumpa dengan generasi yang pertama di sini. Jadi apa pun insyaAllah, mungkin setakat ini saja. Mungkin agak panjang sikit video ini, tapi seronok bila kita dengar apa yang berlaku, luahan daripada warga Fedah. Yang kita jarang-jarang ambil tahu pun. Tak ambil tahu pun. Kita tahu urusan kita je. Betul. Kita tak pernah nak ambil tahu urusan Fedah macam mana. Dan saya pun bukan warga Fedah. Jadi bila dia menjadi tanggungjawab saya hadir, saya dengar sendiri benda ni. Saya kongsikan tuan-tuan dan perempuan, sekurang-kurangnya ingat-ingatlah warga Fedah, kesusahan mereka ni. Ya. Okey, insya-Allah. Sekian. Terima kasih semua.